Dalam masyarakat Cina, tanglong bukan hanya untuk perhiasan. Ia digunakan dalam majlis tertentu untuk mengalu-alukan tetamu, untuk menghebahkan kelahiran, kematian atau amaran bahaya. Terdapat pelbagai jenis tanglong, warna serta tempat di mana tanglong digantung membawa makna tertentu. Merah merupakan warna kegemaran orang Cina. Ia melambangkan nasib baik dan kebahagiaan. Maka, angpau, tanglong dan perayaan orang Cina kebiasaannya berwarna merah sebagai menzahirkan kebahagiaan mereka. Tanglong merah adalah simbolik kepada kegembiraan kaum Cina. Tanglong putih. Warna putih merupakan warna yang tidak digemari oleh masyarakat Cina. Menurut tradisi mereka, tanglong putih melambangkan kematian, kesedihan dan penyakit atau dalam bahasa Melayu bermaksud pengabumian. Warna putih juga turut mempunyai maksud kegagalan. Kini kita telah pun mengetahui makna tersirat di sebalik tanglong putih ini di dalam budaya Cina. Tanglong air. Dalam kepercayaan masyarakat Cina, manusia yang mati akan bertukar menjadi roh. Roh baik yang sudah tenang ke syurga, roh jahat yang banyak berdosa di alam dunia pula diseksa di neraka. Orang Cina percaya bahawa mereka yang mati membunuh diri dan berpakaian serba merah mempunyai niat untuk membalas dendam. Roh jahat ini akan berkeliaran sebagai entiti yang disebut sebagai hantu. Masyarakat Cina mengadakan satu festival khas untuk roh-roh dan hantu yang dikenali sebagai Festival Hantu. Dalam kalender lunar, festival ini diadakan sepanjang bulan ke-7. Dipercayai keluarnya semua roh dan hantu dari alam gaib, dan kemuncaknya adalah pada malam ke-14 dalam bulan tersebut. Ahli keluarga si mati melakukan penyembahan nenek moyang kepada leluhur mereka sebagai tanda penghormatan. Kepada roh-roh sesat yang tiada saudara mara pula, dilepaskan tanglong dan dilayarkan perahu kertas kecil air sebagai tindakan membantu roh-roh ini mencari jalan pulang. Sebagai yang kita tahu, pembuatan tanglong menggunakan kos yang agak tinggi, tetapi pembuatan tanglong air ini boleh digunakan dengan barangan gitar semula dengan menggunakan bingkai kayu, botol plastik dan beberapa lagi bahan gitar semula tanpa menggunakan kos yang tinggi. Tanglong merupakan satu elemen kebudayaan masyarakat Cina sejak tahun 250 sebelum Masihi lagi. Tanglong bukan sahaja sebagai alat perhiasan, malah ia juga digunakan dalam majlis tertentu untuk mengalukan tetamu, memberitahu kelahiran atau amaran bahaya. Bentuk asal tanglong tidak banyak berubah dari zaman dahulu dan sekarang. Pada zaman dinasti Song, tanglong diperbuat daripada kaca dan permata. Pada zaman dahulu juga, sesetengah tanglong diperbuat daripada kain atau sutera dan juga buluh, manakala tanglong moden banyak diperbuat daripada kertas dan dawa.
Tanun langit dikenali sebagai tanun kuning atau dalam bahasa Cina ialah tiadeng. Tanun langit adalah sebuah belon udara panas kecil yang diperbuat daripada kertas dengan bukaan bahagian bawah di mana api kecil digantung. Kebiasaan masyarakat Cina meletakkan hasrat dan harapan yang akan dituliskan di tanung sebelum dilepaskan ke langit. Namun, di dalam tanun langit terdapat warna yang berlainan dan juga maksud. Bagi tanung berwarna merah, keyakinan, keberanian. Oranye, kreatif, kebahagiaan. Merah jambu pula, kasih sayang dan persahabatan. Ungu, kuasa kekayaan. Biru, belia dan kebijaksanaan. Hijau, kehidupan dan kesejahteraan. Kuning pula, kebijaksanaan dan juga tenaga. Putih, kesucian dan kebersihan. Akhir kata, penggunaan tanglong tradisi ini merupakan salah satu penggunaan tanglong. Tanglong istana. Bentuk asal tanglong tidak banyak berubah dari dahulu. Kebiasaannya tanglong diperbuat daripada kertas dan rangkanya daripada buluh. Tetapi ada juga tanglong diperbuat daripada sutera dan kain. Semasa pemerintahan dinasti Song, tanglong-tanglong diperbuat daripada kaca dan permata digunakan sewaktu menyambut pesta dan perayaan. Di negara China, tanglong yang mudah dan ringkas bentuknya digunakan untuk menerangi jalan masuk ke istana digantung di tiang sampan di luar istana dan kedai. Antara kisah tanglong istana ialah kisah Maharaja Tangming Guangzhong mengunjungi istana di bulan. Sebelum ini, kemeriahan adalah lebih tertumpu pada perayaan pesta perahu naga. Tanglong merupakan satu elemen kebudayaan masyarakat Cina semenjak tahun 250 sebelum Masihi lagi. Pesta Tanglong adalah suatu pesta yang diraikan oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan purnama. Di China, perayaan ini dikenali sebagai Festival Shangwan atau Malam Yuan. Penggunaan tanglong istana ia terkenal dengan ketukangannya yang halus, anggun serta dengan ciri-ciri sopan yang ada pada tanglong istana. Saya Nur Fatin Syuhada daripada Grup 6. Refleksi daripada video ini ialah kepercayaan menyambut perayaan Tanglong bagi masyarakat Cina ialah mereka dapat membina hubungan sesama masyarakat selain hubungan dengan ahli keluarga. Kepentingan menyambut sambutan Tanglong ini amatlah besar bagi masyarakat Cina kerana dapat memberikan satu kepuasan yang amat bermakna dalam masyarakat mereka. Ada banyak kepercayaan yang berlainan terhadap asal-usul pesta Tanglong, tetapi sesuatu perkara yang pastinya adalah bahawa ia berkenaan dengan sesuatu dengan perayaan dan menuaikan hubungan positif antara orang, keluarga, masyarakat, alam semula jadi dan makhluk lebih tinggi yang mereka mempercayai bertanggungjawab untuk membawa sesuatu ataupun mengembalikan cahaya setiap tahun. Hai, perkenalkan saya Nur Sabrina daripada Grup 6. Pada pendapat saya tentang tradisi sambutan Pesta Tanglong Air ini, walaupun sudah ditelan zaman, namun ianya masih disambut oleh masyarakat Cina sehingga kini. Tradisi ini bukan sahaja disambut oleh masyarakat Cina, namun ianya disambut meriah oleh masyarakat dari negara barat. Assalamualaikum, saya Nur Syafarina. Pada pendapat saya, apa yang saya dapat daripada Tanglong moden dan juga Tanglong tradisional dari zaman dahulu lagi hingga sekarang tidak banyak berubah dan masih menggunakan tradisi masyarakat Cina. Apa yang membezakan hanyalah tradisional menggunakan buluh dan juga moden menggunakan daun besi. Bak kata pepatah, tak lapuk dik hujan, tak lekang dik panas. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurain Izzati. Saya daripada Grup 6 dan saya akan memberikan sedikit refleksi mengenai Tanglong Langit. Ia adalah salah satu sambutan yang diraikan pada setiap tahun dengan begitu meriah oleh masyarakat Cina maupun di asal dan seluruh dunia. Meletakkan hasrat dan juga doa yang dituliskan pada Tanglong ke langit untuk memberikan kehidupan mereka pada setiap hari bertambah lebih baik. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Alia.
saya daripada grup 6. Okey, refleksi saya tentang Tanglung Istana ni, ia dijadikan perhiasan. Malah ia juga membawa makna yang tertentu, iaitu ia digunakan dalam majlis tertentu untuk mengalu-alukan tetamu, menghebahkan kelahiran sebagai tanda kemeriahan dan kegembiraan. Keunikan ukirannya juga terkenal dengan ketukangannya yang halus dan sangat perinci yang mudah dan ringkas bentuknya.